Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Saya Nat. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian di seluruh dunia. Ikhlas dari kami di Kinabalu Podcast. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh orang Kota Marudu tinggal Jepun. Follow Johan punya journey mempromosikan Aomori Jepun di YouTube. Ya, YouTube. Subscribe, like dan share channel Lagu Dari Langit di YouTube dan social media mereka hari ini, guys. Iya. Apa Ken? Apa tuh? On to the show. Ramadan bulan mulia, Ramadan kini tiba, padanya beribadah, sebulan berpuasa, tingkatkan amanat kita, marilah bersama-sama teguhkan iman kita di bulan yang mulia Ramadan Karim. Oh Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi people. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah, trending di Sabah. Trending 2 tahun. Selama-lamanya. Selamat. InsyaAllah. InsyaAllah selama-lamanya. Bertemu kita sekali lagi di season 7 episode yang ke-7 ini. Ya. 7 ni ada orang cakap keramat. Tak tahu betul ke tidak? 7 ni keramat lah. Kalau Cina apa Ken? Dia Dia lucky number. laki kah? Laki. Apa yang tidak laki kalau number? Ya, 4. 4 tara boleh. san se Satu Oh, mati. Bertemu kita lagi di episod Fadilat Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan ni kita ada special episode kita, macam episod khas lah. Yes. Bagi kami untuk sama-sama share, sama-sama berbual bicara, dan kita ada panggil guest-guest jugalah. Yeah. Dan minggu pertama kita ada Ustaz Farid Liman, banyak sharing juga. Kita minggu kedua kita ada Ustaz Ajrin, pun banyak sharing juga. Kita lupa suruh dia nyanyi lah. Ustaz Ajrin. Oh, Ustaz hari ni kita suruh dia nyanyi ya. Lagu Sahabatan Akhirku. Oh, tapi dia asal tempat lain, tapi tiada masalah. Boleh ah. Boleh. Kepada semua yang berada di Facebook sekarang ni, kita buat live Facebook. Boleh tanyakan soalan, tolong share juga kepada anda yang ingin bercerita, berbual bicara dan juga ingin mungkin bertanyakan soalan. Betul. Yang mana kita dapat buat lakukan sama-sama ataupun jawab sama-sama. Ustaz boleh tolong bantu, kita bantu. Tidak dapat bantu, tidak masalah. Ada banyak lagi orang bilang sumber-sumber lain, sources lain yang boleh kita sama-sama baca. Tapi hari ini kita mau share lah apa yang kita boleh share tentang fadilat-fadilat Ramadan ni. Betul. Banyak yang kita cerita di minggu pertama dan minggu yang kedua. Sangat banyak sebenarnya. Kalau fadilat Ramadan ni orang bilang keistimewaan bulan Ramadan ni banyak sekali ya. Kita dapatnya habis. Ramadan. Dah lama aku punya taranum Ramadan gitu. Mantap. Kita ada satu guest lah hari ni. Asatizah yang akan bercerita tentang Fadilat Ramadan pula di minggu yang ketiga ni. Berasal daripada all the way daripada Perak sebenarnya. Jauh. Saya sebut Perak yang tu saya ingat Kali Jamlus. Oh ya betul. Itu ya. Perak Kali Jamlus betul. Apa tu? Kenny dah tahu. Podcaster je. Player football lah bro. Dia footballer lah. Ex-Captain Malaysia. Dan juga pemenang kasut emas tahun berapa lah, something lah. Lupa lah. Ya, tapi dia saya budak-budak lah. ya. Dan dia agak trending hari tu Sangat-sangat trending. ya, dia terpaksa jual yang kasut tu kan. Alamak. Mungkin orang bilang kepayahan hidup lah. Ya, Gitulah. survive kan. Well, kita perkenalkan kita punya Ustaz pada malam ini. Ustaz Abdul Hakim Abdul Aziz. Berasal daripada Perak. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang ke studio Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Apa perasaan Ustaz berada dengan Kinabalu Podcast malam ini Ustaz?
rasa bangga. Boleh dekat sikit Ustaz dengan mikrofon Jangan malu insyaAllah. rasanya. Alhamdulillah. Jangan malu-malu. Kita santai Ustaz. Okey. Baiklah Ustaz, kita perkenalkan serba sedikit lah Ustaz ni. Siapa Ustaz ni sebenarnya, berasal dari mana, mungkin mengajar di mana, mengimamkan di mana, dan isteri tu seorang lah ya Ustaz ya. Alhamdulillah seorang ya Ustaz saya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan. Nama diberi Abdul Hakim bin Abdul Aziz. Asal seperti mana yang disebut tadilah, daripada Simpang Pulai, kawasan Ipoh, Perak. Ipoh. Perak. Ipoh Mali. Mana dah ditempatkan bertugas di Sabah ni semenjak 2010. Oh, 12 tahun. Mula-mula di daerah Pitas, kemudian pindahlah ke daerah Kota Marudu ni. Alhamdulillah. Oh, sudah berapa lebih kurang 12 tahun lah di sini ya. 12 tahun ni ya. Kalau begitu cakap Sabah pun kira macam mahir jugalah. Allah. Pitas Ustaz sebelah mana? Pitas dulu di Bongkol. Oh, Bongkol. Wah, jalan dia dulu teruk tu. Wah, boleh tahan Itu lah. antara faktor pindah ke Kota Marudu. Oh, gitu. So kiranya masa tu mengajar di Pitas, tinggalnya di Kota Tinggal di Marudu. Kota Marudu. Oh, ada banyak begitu sebenarnya ceritanya. Ada. Si. Ya. Jarang lah yang kerja di Kota Marudu tinggal di Pitas. Agak jarang. Tapi begitulah ceritanya tu. Kalau cerita punya cerita akan simpang pergi politik tu bahaya sikit. Pasal jalan lah, pasal lampu lah kan. Lain lah. Ya lain lah. Hai. Stop. Stop. Do not go in there lah. Air lah. Hai. Karan lah, internet lah. Aduh, macam-macam. Kita ni mau cerita pasal tu. Hari ni kita mau cerita pasal fadilat Ramadan. Apa yang soalan yang kita terima daripada pendengar kita dah kumpulkan. Dan alhamdulillah Ustaz ada bersama-sama dengan kita untuk guide kita mana yang dia dapat. Kita sama-sama orang bilang menerima lah pelajaran-pelajaran yang kita dapat ataupun yang dapat di-sharing lah. Ya, insyaAllah. Soalan pertama Ustaz berasal daripada kampung daripada Ranau Sabah ni. Daripada Ranau Sabah ni, daripada Abdul juga nama dia ni, Abdul Malik bertanya, zakat fitrah ni Ustaz tidak mengikut badan, dia bilang, yang badan yang ditetapkan. Adakah cara lain berzakat? Bagaimana perkiraannya? Kira macam contohlah tidak mau muiskan yang selalu atau muiskan. Contohlah badan yang bukan begitulah. Ada cara lain Ustaz. Bagaimana cara pengiraannya pula? Okey, teruskan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Terima kasih kepada saudara yang bertanya berkenaan zakat fitrah. Zakat fitrah ni seperti mana yang kita sedia maklum adalah zakat yang merupakan aktiviti tahunan bagi umat Islam, dibayar pada bulan Ramadan sehingga hari pertama hari raya. Oh, okey. Jadi zakat fitrah adalah merupakan zakat per kepala. Okey. Setiap orang Islam yang memenuhi syarat maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Mana mengikut bilangan kepala lah, bilangan orang yang ada dalam tanggungan beliau. Jadi soalan tadi bertanya tentang dia bayar zakat fitrah bukan melalui badan yang berwajib. Betul. Ya. Bagaimana dalam Al-Quran ayat yang bercerita tentang zakat fitrah ni menyatakan bahawa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan ila akhir ayat sampai ayat yang akhir mengatakan bahawa orang yang layak menerima zakat ini ada 7 golongan. Ada 7 golongan. Dan pihak yang berwajib itu adalah salah satu daripada 7 itulah. Dipanggil amil, orang yang bertanggungjawab untuk mengutip zakat. Okey. Ya, amil. Lah. Kita Okey. biasa dengar sekarang kan, Ya. zakat. Itu mereka itulah adalah merupakan salah satu daripada 7 orang yang layak menerima zakat. Okey. Jadi pada asasnya zakat itu perlu diberikan kepada salah seorang daripada 7 itu. Jadi amil cuma salah satu. Betul. Maknanya ada 6 lagi pilihan lain untuk kita Oh, menyalurkan zakat itu. okey. Untuk kita salurkan zakat itu. Cuma apabila ada fatwa yang mengatakan zakat mesti dibayar kepada amil. Oh. Ada fatwa begitu. Okey. Macam ada setengah negeri memang ada fatwa yang mengatakan zakat cuma boleh dibayar kepada diwajibkan mesti melalui kepada saluran, pemungut. kepada pemungut Okey. sahaja. Maka apabila satu orang dia bayar kepada yang lain daripada pemungut, apa hukumnya? Hukumnya sah. Okey. Cuma dia salah sebab
dianggap berdosa kerana melanggar fatwa. Okey. Mengikut negeri itulah. Mengikut negeri. Okey. Cuma untung kita negeri Sabah, setakat ni saya belum jumpa fatwa begitu. Okey, alhamdulillah. Setakat ni saya belum jumpa fatwa begitu. Jadi maknanya kita boleh pilih lah sama ada nak bagi kepada pusat zakat ataupun nak bagi sendiri kepada 6 golongan atau Yang lain. Okey. Yang Asnaf. lain itu. Okey. Perkiraannya Ustaz. Ya. Perkiraannya iaitu setiap satu kepala satu orang harga satu gantang beras. Satu gantang beras, dan dah ditetapkan negeri Sabah ni satu gantang beras itu adalah RM7. Bersama RM7 lah. Lama sudah aku dah dengar gantang. Macam tahun lepas juga RM7 je. Ya, yang selalu aku dengar aku makan moreh ataupun masak sungkai bergantang-gantang. Yang saya tahu satu gantang baras. Ya betul, okey. RM7 gitu. Itu perkiraan ya. RM7. Jadi kalau ada 10 orang 70 lah kan. Ya, betul. Okey lah, okey. Jadi Abdul Malik daripada Ranau, semoga terjawab soalan anda ya. Ya. Kita akan terus ke soalan seterusnya. Ya, ini daripada Kenny. Untuk makluman semua, saya terpaksa disclaimer jugalah. Kenny ini bukan beragama Islam. Ya, saya. Tapi dia cool lah. Sama-sama kita bercerita dan berbual bicara tentang agama Islam juga. Sebab bagi saya agama ni semua mengajar yang baik-baik sajalah. Ya. Tidak Pun ada. ini ilmu. Ya betul. Tiada yang ajar tidak bagus dan semua ke jalan yang lebih baik lah. Ya. Iya Ken, ni soalannya. Ini dari siapa Ken? Ini soalan dia dari dia tidak bagi nama. Tapi dia interested untuk tahulah. Aha. Macam mana kalau seorang tu mualaf? Begitukah cara sebut dia? Betul. Mu'alaf. Betul. Mualaf. Ya. Tapi belum daftar dan masih beragama bukan Islam dalam database. Dia masih perlu puasa kah? Ataupun kalau dia puasa, sah atau tidak puasa dia? Aha. Itu pertanyaannya. Ya. Ustaz faham soalan tu Ustaz? InsyaAllah. Okey, ora. Jadi seorang mu'allaf, maksud mu'allaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Ya betul. Kalau dikira maksud asal secara literal, maksud mu'allaf tu orang yang dijinakkan hatinya. Mana baru masuk lah kan? Baru masuk Islam. Jadi masuk Islam ni macam mana cara masuk Islam? Masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Betul. Dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya-Allah. Dan dia memahami arti dia bahawasanya dia mengakui tiada Tuhan lain kecuali Allah. Dia mengetahui dan mengakui Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Artinya dia Islam sudah. Bahagian mengisi borang, mendapatkan kad Islam, ada nombor pendaftaran, itu cerita birokrasi lah. Dokumentasi lah. Okey. I see. Zaman Nabi Muhammad SAW saya tak pernah jumpa ada borang untuk masuk Islam. Borang. Jadi maksudnya perkara ini barulah. Jadi apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, terimalah Islam dia sudah. Okey. Pendaftaran itu urusan pejabat mungkin boleh dibelakangkan. Kalau dia masuk Islam hari 6 hari Minggu, pejabat tak buka. Betul. Jadi macam mana? Betul juga. Dia terlupa urus lagi kan. Ada yang lupa urus sebagainya kan, tempat jauh sebagainya. Jadi bermakna Ustaz, kalau macam dia sudah melafazkan ataupun sudah mengucapkan 2 kalimah syahadah tu, dia akan juga turuti rukun-rukun Islam. Bermakna dalam rukun Islam juga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kiranya dia berpuasa, maksudnya dia sah lah puasanya kalau dia berpuasa. Cuma kita tidak sebaiknya memaksa orang-orang yang baru dalam agama Islam ni terus mengikut 100% ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri pun berdakwah berperingkat. Di Makkah itu selama 13 tahun, di Madinah itu selama 10 tahun, 23 tahun Nabi berdakwah, baru sempurna dakwahnya tu kan. Jadi kita nak 24 jam settle. Mana hebat kita dengan Nabi orang Muhammad yang SAW. sudah lama Islam pun Ustaz belum tentu dia laksanakan 100% kan. Betul. Apalagi orang yang baru masuk Islam ni kan. Jadi Cuma berkaitan pasal soalan tadi lah Ustaz. Kalau macam di sekarang ni lah, macam banyak kali saya dengar lah status agama dia. Sebab dia sebelum dia sudah masuk Islam, tapi apabila dia meninggal, sana dia permasalahan itu timbul. Apabila dia tidak mendaftar kan, dia bagi dekat orang-orang dia Muslim, tapi keluarga yang sebelah dia lagi dia mau sempurnakan jenazah tu dalam ikut agama mereka. Jadi apabila sudah berdaftar tu, sana kita boleh tentukan mana satu tempatnya. Itu sebenarnya pentingnya. Pentingnya kenapa apabila kita bertukar orang masuk Islam, dia daftar. So
dia boleh selesaikan masalah rumit macam tu lah. Ya, betul betul. Kawasan Kota Murudin Ustaz banyak berlaku macam tu. Banyak. Ya, sangat-sangat banyak. Terutamanya macam ada cerita, ni cerita sambil-sambil kita cerita juga, sharing jugalah. Ya, ya. Adalah hamba Allah ni lah. Dia punya keluarga ni mualaf dan termasuk nenek dia dan datuk dia juga convert lah ke Muslim lah. Tapi tidak ada yang orang bilang lead di kampung itu, kampung pedalaman. Jadi bila meninggal tu masalah. Ya, betul. Jadi meninggal tu masalah, tidak silap saya tidak dapat diselamatkan dan dia dikubur dalam Bukan agama Islam. Islam. Sayang sangatlah. Ya teruskan soalan seterusnya. Ada soalan Ustaz. Ini lari sikit dari Fadilat Ramadan lah. Soalan ni kan berkaitan akikah pula Ustaz. Okey. Soalan ni macam Lari. sampai umur berapakah akikah ini diharuskan? Mhm. Ada had umur perlu diikut sebagai contoh 1 tahun ke bawahkah ataupun sebelum 5 tahun? Baik. Akikah maksudnya adalah kita menyembelih haiwan, maksudnya kambing lah di sini ya, kambing atas dasar kelahiran sesuatu bayi. Ya. Okey. Apabila seseorang bayi dilahirkan dalam agama Islam, kita disunatkan, mana tidak wajib. Okey. Hukumnya sunat yang amat digalakkan untuk keluarga tersebut. Kalau untuk spesifik lagi, bapak lah. Okey. Bapak ketua keluarga tersebut untuk menyembelih kambing, ya, tanda kesyukuran, tanda kegembiraan dia dapat cahaya mata. Allah. Cuma andai kata tak mampu, maklumlah sekarang Ya, fikir ekonomi betul, sekarang. ekonomi meningkat. Ya. Ya. Andai kata tak mampu, boleh ditangguhkan. Kalau ikut sebaik akikah ni pada hari ke-7 kelahiran. Gitu Tadi ah. dah sembang nombor 7 kan. Oh. Ini hari ke-7 kelahiran. Ya, 7 Hari bulan yang 7. Ya. Hari yang ke-7 kelahiran. Tapi andai kata tak mampu, tangguh lagi. Ya. Sampai bila? Sampai anak tu baligh. Oh. Apabila sampai umur baligh, boleh buat akikah? Boleh. Cuma bukan lagi tanggungjawab ibu bapa. Okey. Itu tanggungjawab diri sendiri. Oh. Maksudnya kalau umur 40 tahun baru mampu untuk buat akikah. Buat sendirilah. Buat akikah untuk diri Sendiri. Oh. Cuma kalau dah umur 40 tahun baru buat akikah, tak perlulah cukur jambul, tak perlu naik. Itu dah agak tak perlu marhaban. Cerita pasal haiwan yang bakal diakikahkan tu Ustaz. Kalau contohnya seekor lembu, dia boleh berapa orang tu Ustaz? 7 orang je Ustaz? 7, ya. 7. Jadi ada lain satu family. Satu kampung. Bila apa itu? Bila sudah dia jadi ada anak, lepas tu dia mau akikahkan anak dia sembelihlah lembu kan. Jadi Ustaz, dia terus masukkan sekali. Siapun oleh kerana lembu ni boleh 7 orang, siapun maulah saya selitkan sekali. Itu macam kita Ustaz boleh? Jadi maksudnya dalam seekor lembu tu ada bahagian korban, ada bahagian akikah. Gabung boleh. Boleh. Oh, okey. Maksud di sana jimat. Jimat satu hal, tapi kita kan kalau berbalik kepada kita sendiri, kan macam kita banyak yang mualaf lah. Keluarga macam saya pun keluarga yang mualaf, arwah bapak saya pun yang baru convert apa semua. Macam Faizal pun daripada kita minoriti dusun. Ramai keluarga kan yang non muslim. Ya. Jadi bila convert macam kami misalnya, kami tak tahu kami pernah kena akikah kan, tak masa kecil kan. Jadi bila ada tu selit-selit jimat. Oh, terima kasih dengan jawapannya tu Ustaz. Kita teruskan ke soalan yang seterusnya Ustaz ya. Ini okey, best kid yang cerita ini. Saya suka, dan masa kecil ni orang bercerita tentang kisah-kisah Nabi lah. Jadi Ustaz, kalau ada kisah Nabi ataupun sahabat ataupun apa juga mengenai bulan Ramadan yang Ustaz boleh share, yang mungkin boleh orang bilang menaikkan orang punya semarakan lagi lah Ramadan, ibadah puasa ni, Ustaz boleh share. Saya suka ni cerita-cerita ni. Bila kita hampir ke 10 malam 10 terakhir ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan kisah bulan Ramadan ya. Saya rasa mungkin asatizah yang sebelum ini dah cerita banyak tentang Ramadan, kelebihan dan sebagainya. Mungkin hari ini saya nak cerita berkenaan yang macam sisi negatif sikit. Oh, okey. Mungkin kita dengar dulu macam mana negatif ke tidak. Pada zaman Rasulullah SAW ada 2 orang perempuan yang didapati suka berpuasa. Suka sangat puasa. Kalau puasa Ramadan ni apa lagi lah. Di luar Ramadan pun suka berpuasa. Satu hari 2 orang perempuan ni dibawa di hadapan Nabi Muhammad SAW kerana terlampau rajin berpuasa, terlampau kuat berpuasa sampai lemah badan, hampir jadi macam tak bermaya, jadi lemah. Lemah. Lalu
mereka tak mau bersungkai, mereka tak nak batalkan puasa mereka. Oh. Dalam keadaan begitu pun kuat sangat puasa. Bawa depan Nabi, minta Nabi arahkan. Ya Rasulullah SAW, tolong arahkan mereka berdua ni berhenti daripada puasa. Dah mudarat pada diri sendiri. Betul, okey. Lalu Nabi SAW mengatakan tidak, mereka tak berpuasa pun. Nabi Muhammad SAW minta satu bekas macam mangkuk begitu, bekas yang kosong, disuruh kedua-dua perempuan tadi muntahkan apa yang mereka makan. Para sahabat terkejut, mereka berdua ni memang puasa, memang tak makan, badan lemah, muntahkan sekarang apa yang kamu makan. Lalu dibuat macam cara muntah, betul-betul keluar daging-daging yang mentah daripada mulut dua orang perempuan tersebut. Akhirnya penuh mangkuk tersebut dengan daging-daging yang mentah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang berlaku kepada perempuan ini sebenarnya? Rasulullah mengatakan, mereka memang berpuasa, tak makan, tak minum benda-benda yang halal. Maksudnya kan kita puasa, kita tak makan pinjaram, halal pinjaram. Kita puasa, kita tak makan nasi ayam, kita tak minum air, benda halal. Tapi mereka makan disebut daging kawan-kawan yang lain, artinya mengumpat. Begitu. Mengumpat diartikan dalam agama sebagai makan daging saudara. Dalam zaman Nabi SAW betul-betul daging tu masuk dalam mulut mereka. Jadi ini satu pengajaran untuk kita lah. Dalam bulan Ramadan kita tahan lapar, tahan dahaga, dan tahan juga daripada perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Mata, telinga, mulut, tangan, hidung, share apa-apa sebagainya, itu pun kita kawal lah supaya tidak hilang pahala puasa. Mata ni Ustaz supaya mu kawal. Sebab tu saya tidak pergi bazar. Okay. Betul lah kan. Kalau dia TikTok, padamlah TikTok tu. Ya. Terima kasih Ustaz. Sangat bagus cerita tu. Kalau aku pun ingatkan macam mula-mula dorang curi-curi makan. Rupanya dalam erti kata lain sebenarnya orang bilang bergosip di belakang lah. Mengumpat. Mengumpat. Wah, Masya Allah. Maksudnya membawang lah. Membawang bergosip kan. Kalau perempuan, kalau lelaki mengunyit. Allah, apa tu? Lain macam. Teruskan gini. Ada kita punya syarat ataupun ada soalan? Ada syarat kita. Teruskan. Kita ada pendengar yang dari live yang lalu. Urban Legend. Yeah. Dia bilang thank you Urban Legend. Abang Urban Legend ni bilang terbaik. Okay. Baik. Thank you. Tolong share di grup-grup sana. Grup yang paling terutama grup Liverpool sama Manchester City lah. Dengar-dengar Manchester City kalah. Oh no. Baguslah gitu. Masih lagi ACL apa semua. Kan UCL kan. Kita ni MU ni lain cerita lah. Sudah terkeluar. Ustaz apa tim Ustaz? Saya tak pandai tengok. Kita sama. Sama. Ya. Tiada masalah Ustaz. Mana saya tak bersendirian lah maksudnya. Okey, mungkin seterusnya kita ada saudara Adam. Adam Syamil ke tu? Adam Al-Zakri ya. Okey. Kira macam Adam Syamil. Dia bagi 4 love. Wow. Yang satu mana? Dia patut 5 tu Dam. Dam 5 lain kali 5. Dia kena ganjil. Kena warna merah. Apa hadisnya ganjil ni? Kita teruskan soalan seterusnya Zal. Ya. Ada lagi, teruskan Kenny, maafkan saya. Sorry. Salah pandang. Okey, alright. Zal, teruskan. Alright. Bukan kau tidak bagi soalan? Saya kah? Kenny. Okey. Ya Kenny. Ini soalannya saya tengok syuk nih. Saya suka nih cerita ni. Okey. Ada saudara kita ni tanya. Hantu pocong. Hantu pocong ni betulkah bangkit pada bulan Ramadan? Sudah seram. Sebab ada orang cakap dia tidak dibacakan talqin atau tahlil semasa dikubur. So bila orang membaca surah-surah di bulan Ramadan, dia bangkit. Betul kata Ustaz? Mitos. Selangkah ke alam misteri. Betul. Teruskan Ustaz ya. Kebetulan saya nak balik jauh ni. Selamat. Ustaz tinggal mana Ustaz? Saya tinggal Kerongkong. Kerongkong. Dekat sangat. Dekat sangat Ustaz. Baik. Ini merupakan saya rasa satu salah faham lah dalam masyarakat kita. I see. Mungkin akibat daripada pengaruh filem, pengaruh daripada buku novel dan sebagainya. Kita percaya bahawasanya orang yang sudah mati ada peranan lagi di alam nyata ni. Kalau kita lihat dalam kitab ada disebut kitab Ar-Ruh, kitab bercerita tentang ruh. Diceritakan bahawa orang yang sudah mati ini ada dua keadaan. Sama ada dia mendapat nikmat kubur atau mendapat azab kubur. Alhamdulillah. Jadi kalaulah dia mati dalam keadaan yang
tidak baik, kita sebut su'ul khatimah, mati dengan penutup yang tidak bagus, maka dia akan terima azab kubur dalam kubur tu. Okey. Jadi waktu bila pula nak bangkit keluar mengacau orang, apa ni, menjerit di atas pokok dan sebagainya. Dia punya bahagian di kubur belum settle. Iya, Tiba mau keluar. kan malaikat nak kasih lepas. Ya, betul-betul. Begitu. Jadi yang mengganggu orang tu Ustaz, saya banyak kali kena. Ya. Yang itu bukan roh orang mati tu. Bukan. Itu adalah jin, iblis, syaitan, ya. Lain lagi, tak ada kaitan dengan roh orang yang mati tu. Jadi antara perkara yang aneh kita lihat di Malaysia ni, takut betul dengan kuburan. Ya. Betul. Sedangkan kuburan tak ada apa-apa. Mereka dengan urusan mereka di alam itu. Okey. Kita kalau ada dua jalan, satu jalan jauh sikit, satu jalan dekat, Pintas. tapi ada Lalu kuburan. Sanggup jalan jauh. Iya. Saya Jadi pada jawapan ringkasnya, hantu pocong ke hantu apa ke tak ada kaitan dengan orang yang sudah mati. Dan tidak bangkit lah. Tidak. Itu dipanggil kalau di bahasa kita hantu bangkit. Hantu bangkit. Okey Ustaz, kita teruskan soalan seterusnya. Ini berkaitan dengan itu juga. Saya tak tahu kenapa banyak betul cerita pasal hantu orang tanya ni. Adik. Mengenai mengenai hantu ni Ustaz. Dia cakap apa surah atau hadis yang kita boleh kaitkan dengan syaitan diikat atau jin dikunci dan hantu ni dikurung pada bulan Ramadan Ustaz? Ya. Ada hadis, banyak hadis berkenaan itu, menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Ramadan. Antaranya hadis yang menceritakan tentang 5 kelebihan Ramadan yang cuma diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Okey. Ini satu keistimewaan lah kepada kita. Kita pengikut Nabi Muhammad SAW dapat 5 keistimewaan yang tak pernah didapat oleh orang-orang yang pengikut Nabi sebelumnya. Masya Allah. Salah satu dari 5, sebut 5 nanti. Okey. Lambat kita selesai kan. Okey, iyalah betul. Jadi salah satu dari 5 itu adalah tusfadu maradatus syayatin. Diikat, dirantai, dipenjarakan syaitan-syaitan yang jahat. Khas untuk bulan Ramadan. Jadi untuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan iblis syaitan ni berkeliaran lah mengganggu, mengacau manusia. Jadi diikat, dirantai dan letak tempat jauh daripada manusia. Okey. Cuma untuk memahami hadis ini, sebahagian orang kata, kalau betul syaitan sudah kena ikat, kena rantai, kenapa masih ada orang buat jahat? Masih ada orang buat jahat. Di situ kita muhasabah diri. Kejahatan, maksiat itu bukan berlaku semata-mata syaitan. Ada dua kan dia punya sumber melakukan kejahatan. Pertama syaitan, yang kedua nafsu. Jadi artinya kalau syaitan dah diikat, masih jahat lagi, itu nafsu lah itu. Jawapannya kan? Jawapannya nafsu. Dia yang syaitan. Dia lagi mau diikat. Nanti di akhirat nanti dia udah diikat. Nanti di akhirat nanti, ketika mana ditanyakan tentang kesalahan dia, kamu dulu tidak salat, kamu dulu dedah aurat, kamu dulu begini begitu begini. Dan dia akan menyalahkan syaitan. Ini semua godaan syaitan, ya Allah, bukan salah aku. Syaitan bilang, aku 1 kali saja bisik sama kau. Yang sampai ujung tahun kau tak pergi sembahyang tu kenapa? Allahu Akbar. Iya betul. Jadi ini semua, itulah ada dua. Kadang-kadang syaitan ni dizalimi juga, selalu dipersalahkan. Sedangkan kadang-kadang dia cuma menghasut, menggoda, yang ikut selebihnya tu. Selebih tu itu yang lebih besar dibuatnya. Aduhai. Ini maksudnya nafsu lah punya pasal lah. Itu satu berkenaan memang diikat secara hakiki. Satu lagi maksud yang ulama mengatakan, kerana pada bulan puasa kita tidak makan dan tidak minum. Jadi saluran urat darah kita ni menjadi semakin kecil. Okey. Dan itu menyempitkan syaitan untuk limpas di dalam badan kita. Okey. Dan syaitan untuk sampai ke jantung itu dia perlu melalui saluran darah. Jadi bila saluran darah tu mengecil, dia menyusahkan dia, seolah-olah dia diikat. Jadi ada dua arti lah. Satu maksudnya memang diikat secara hakiki. Yang kedua diikat secara metafora, secara kiasan. We gonna take a short break. Itu adalah cerita yang sangat bagus pada part yang pertama. Sharing daripada Ustaz. Tapi jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Penaja kita pada kali ini, season 7 episode yang ke-7 ini adalah orang Kota Merdu tinggal Jepun. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sponsor kita dan tajaan kita ini, kita follow dia punya kenapa kita seram follow Johan punya journey lah di YouTube. Subscribe terus lah, like, share sekali channel Lagu Dari Langit tu.
Dan semualah dia punya media sosial yang ada. Ya, free Dia- juga tuh. Ya, kalau kamu tengok dia punya product talk last week kita ada buat. Ya. Dan dia ada bercerita tentang bagaimana dia puasa di sana, berapa jam dia berpuasa, dia sorang-sorang di sana, masjid jauh apa semua. Ya. Tapi alhamdulillah dia masih belum break dia punya puasa lah. Alhamdulillah. Bagus. Kita jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas ini dan kita akan terus ke part yang kedua. Hai, saya Johan, orang tempat tinggal Jepun dari channel Lagu dari Langit. You are now listening to Kinabalu Podcast, number one podcast in Sabah.